Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi jadi ini adalah video lecture untuk micrometer. Okay. Jadi ini adalah outline untuk apa yang kita akan buat dalam video lecture kali ini. Kita akan tengok tentang micrometer. Kita akan identify parts of a micrometer, bahagian-bahagian dalam micrometer. Kita akan determine the function of each micrometer. Kita akan tengok juga dia punya accuracy dan semua yang berkaitan. Okey. Jadi kita mula dengan sedikit background kepada micrometer. Okey, micrometer ni ialah satu handheld measuring instrument using screw based mechanism. Jadi ia ialah satu instrumen yang kita pegang kita pegang dengan tangan, dan dia gunakan screw based mechanism. Kita akan pusing macam screw, okey, untuk membuat ukuran. Movement of the micrometer spindle is carried out by means of a very accurate screw threads principle. Jadi pergerakan screw thread tu sangat accurate, okey, sangat tepat. Dia ada mekanisme dia, dan dia akan bagi least count dan accuracy yang lebih bagus bila dibandingkan dengan vernier caliper. Okay, can provide better least count and accuracy compared to vernier caliper. Ini berdasarkan apa yang kita panggil Apes principle. Okay, jadi berdasarkan Apes principle ni, micrometer akan memberi bacaan yang lebih tepat. Jadi apa itu Apes principle? Apes principle mengatakan bahawa maximum accuracy may be obtained only when the standard is in line with the axis of the part being measured. Okey, apa maksud dia? Jadi dia kata kita akan mendapat accuracy yang maksimum jika standard itu ukuran standard bacaan ini is in line with the axis of the part being measured. Okey. Jadi ini adalah part contoh. Bila kita tengok contoh dekat sini, micrometer ni. Block ni adalah part being measured. Okey, ini adalah part being measured. Kita tengok aksis ukuran ni, aksis block ni. Okey, dekat sini, aksis dia dekat tengah ni. Okey. Dia ialah inline dengan aksis dengan standard. Ini standard kita. Ni ya. Jadi ukuran ni, standard ni satu line dengan parts ni. Okey, jadi ini akan memberi accuracy yang maksimum. Bila kita bandingkan, okey, ukuran yang kita buat guna micrometer, ini ialah micrometer, dengan bila kita guna vernier caliper. Okey, standard tu ada dekat sini. Untuk vernier caliper, standard tu, kita tengok ini, standard tu ada dekat sini. Okey, jadi ini ialah kita punya axis standard tu. Tapi kita punya axis workpiece kita, ini kita punya workpiece atau part workpiece, axis dia ada dekat bawah ni. Jadi dia ada jarak, ada jarak H antara axis instrumen dan juga axis workpiece. Okey, jadi ini menjadikan accuracy itu tidak maksimum. Sebab apa? Sebab kita boleh jadi ada angular error. Maksudnya boleh jadi, contohnya kalau saya lukis secara exaggeration macam ni. Okey, contoh macam ni. Inilah kita punya caliper, vernier caliper. Kita boleh jadi kita letakkan workpiece tu macam ni, sengit. Okey, bila workpiece tu sengit, maksudnya ada error dekat sini, error X ni. Inilah error X ni. Ini yang kita panggil angular error. Contohnya salah satu faktor yang boleh menyebabkan kita tak dapat maximum accuracy. Jadi bila kita ada jarak H ni, bila kita ada distance antara axis of the workpiece and axis of the instrument, kita akan ada possibility untuk ada error-error seperti ini. Jadi vernier caliper ni tidak mengikut Apes principle. Jadi Apes principle ni akan menjamin accuracy yang lebih tinggi, yang paling maksimum. Yang paling maksimum tu maksudnya bila line of measurement ni dari instrumen ni sama dengan parts ni punya axis. Itu yang terbaik. Okey, jadi inilah salah satu sejenis micrometer yang paling common sekali, yang kita panggil external ataupun outside micrometer. Jadi ini bahagian-bahagian ada. Pertama sekali inilah frame dia. Okey, yang bentuk macam C ni adalah frame dia. Kemudian kita ada sini, bahagian ni kita panggil sleeve. Okey, sleeve ni ada
graduated scale ataupun skala scale yang ada line. Graduated tu kalau ingat dalam lecture lepas, maksud dia ada garis-garis ni. Okey. Dan dia engrave kepada sleeve ni. Okey, mana scale tu, garis-garis tu di engrave pada sleeve, pada inilah, pada badan sleeve ni. Okey. Kemudian kita ada timbal. Timbal ni pula boleh dipusing, dia akan pusing macam tu. Bila kita pusing ratchet ni, timbal ni akan berpusing. Dan dekat timbal ni pun ada satu lagi skala dekat sini, ada scale satu lagi. Okey. Kemudian kita ada bahagian ni kita panggil spindle. Spindle ni akan bergerak kiri ke kanan berdasarkan pusingan timbal ni tadi. Kemudian kita ada anvil face, yang ni pula fix. Anvil face ni fix. Jadi yang akan gerak tu ialah spindle. Bila kita pusing sini, timbal ni, anvil face ni akan, spindle ni akan bergerak kiri ke kanan, dan anvil face ni akan fix. Kemudian kita ada lock nut untuk kita lock bacaan kita bila kita dah dapat ukuran tu. Dan kita ada ratchet. Ratchet ni untuk kita pusing, tapi dia akan bagi satu feel bila kita pusing tu. Dia akan bunyi tik 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 tik, kita ada dapat rasa vibration dia. Jadi bila kita pusing ratchet ni, okey, bila kita pusing ratchet ni, spindle ni akan bergerak. Bila dia bergerak, bila dia dah sampai ke workpiece kita, kita pusing ratchet ni, dia akan tik-tik. Bila dah sampai macam tu, kita tahu yang sentuhan antara spindle face ni, antara permukaan spindle ni dengan workpiece itu cukup-cukup. Jadi kita tak perlu apply excessive force, kita tak perlu apply tekanan yang berlebihan pada workpiece, sebab kita ada ratchet yang memastikan kita tak guna excessive force. Okay. Kemudian when the anvil and spindle faces are brought together, the zero marks on the timbal will coincide with the zero division on the sleeve. Ini maksud dia apabila, okay, kalau kita lukis balik ni macam ni, okay, sini kita punya anvil, dan apabila spindle tu bersentuhan macam ni, maksudnya bersentuhan, maknanya bacaan kosong pada sleeve ni tadi, sini bacaan kosong tadi, akan kena dengan bacaan kosong pada kita punya timbal. Jadi bacaan kosong kat sini akan sama dengan bacaan kosong kat sini. Maknanya inilah titik permulaan dia lah, bila kedua-dua permukaan ni rapat. Jadi kosong ni akan bertemu dengan kosong ni. Jadi itu maksud dia, when the anvil and spindle faces are brought together, the zero marks on the timbal will coincide with the zero division on the sleeve. Kalau dia tak kosong dengan kosong tak bertemu, maknanya ada calibration error lah. Itu kena betulkan. Jadi kalau micrometer yang calibrated secara bagus untuk zero calibration dia kena bertemu kosong dengan kosong ni. Jadi macam mana kita nak buat bacaan? Okey, jadi ada dua step. Sama macam vernier caliper, ada dua step. Jadi yang pertama sekali, kita akan dapatkan obtain main scale reading, dapatkan bacaan pada main scale. Main scale tu dekat sini, dekat kita punya sleeve. Okey, dekat kita punya sleeve ni. Okey, kita ada bacaan sebelah atas ni, sebelah atas dan sebelah bawah. Jadi sebelah atas ni akan bagi bacaan macam 5, 6, 7, 8 dan sebagainya, primary. Kemudian bahagian bawah pula akan bagi point 5, maknanya sini 5, 5.5, 5.6, sini 5.7, 5.8, macam itulah. Okey. Jadi ini bacaan dalam milimeter. Kita ambil contoh ni. Jadi step pertama, kita dapatkan dulu bacaan. Kita akan tengok dekat sini, dekat timbal ni, dekat line sini. Kita tengok dekat line sini. Jadi kita dapatkan the visible line before the timbal. Kita dapatkan bacaan dekat sini dulu. Okey, jadi sekali lagi kita buat contoh ni. Padam dulu. Okey. Jadi bacaan pertama kita ialah 5, 6, 7, 8. 8 point sini, 8.5. Jadi kita dapat main scale dia ada 8, dekat atas ni ada 8, sampai sini 8. Jadi main scale kita 8 mm. Tulis sini sekali lagi lah, 8 mm. Kemudian kita tambah bawah ni 0.5. Jadi 0.50 mm. Okey, ini yang 8 dan 0.5. Kemudian bila kita tengok dekat main scale,
step kedua. Ini step yang pertama. Step kedua, kita obtain a timbal scale reading. Sekarang kita kena baca bacaan pada timbal. Okay. Jadi kita tengok dekat sini. Kita kena tengok pada timbal ni, pada garis ini, bergaris horizontal ni. Horizontal line ni mana yang dia selari. Bila dia selari dengan sini, jadi ini adalah 20, 21, 22. Jadi bacaan dari timbal ni ialah 22, ada 22. Jadi 22 ni mewakili apa? Bila kalau satu division, sebab untuk micrometer ini satu division ialah 0.01 mm. Jadi 22 division ialah 0.22. Ini ialah 0.01 mm. Jadi kita dapat 0.22 mm. Jadi kita tambah dekat sini 0.22 mm. Dapatlah kita 8.72 mm. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu apa ini, apa bacaan satu division ni sama dengan 0.01 ni? Kita tengok dekat sini. Dia akan tulis tengok dekat sini. Jadi dia akan tuliskan dekat sini 0.01 mm. Kalau dia tulis 0.01 mm, maksudnya satu division ataupun satu line dalam pada timbal sama dengan 0.01 mm. Itu maksud dia. Jadi itu contoh kita tadi. Sebab kita ada 22 line, 22 ni pada 20, 21, 22, ini ke 22. Jadi 22 kali 0.01 kita dapat 0.22. Jadi inilah tulis kat sini. Jadi bacaan yang kita dapat ialah 8.72. Jadi ini ialah macam mana kita baca micrometer. Tapi nilai 0.01 ni semua bergantung pada jenis micrometer yang kita gunalah. Kita kena maknanya bila kita dapat micrometer, kita kena check dulu apa jenis bacaan yang dia akan bagi. Baru kita tahu macam mana nak kira. Okay. So untuk vernier caliper kita ada tengok least count. Macam least count ialah nilai minimum yang instrumen boleh baca. Maknanya lagi kecil nilai ni sekarang, lagi tepat lah, maknanya lagi accurate, boleh baca. So okay. Jadi macam mana kita nak kira least count untuk micrometer? Jadi ini contoh perkiraannya. Jadi kita tengok, mula-mula kita tengok dekat sleeve dulu. Okay. Jadi dekat sleeve ni ada dua line. Untuk 1 mm ni ada dua line. Maknanya macam ni maknanya sini okey. Jadi dekat sini ialah, nanti kita tengok belakang ni. Okey. Jadi ini ialah ini yang gambar yang tadi yang lebih besar. Kalau ini 8 mm, ini 5 mm, maknanya ini ialah 1 mm. Okey. Ini 1 mm. Jadi untuk ini jadi untuk contoh ni, ini ialah sini ke sini ialah 1 mm. Okey. Jadi dalam 1 mm ni dia ada dua thread. Sebelah sini dan sebelah sini lah maknanya. So ini adalah 0.5 mm. Jadi bila kita bahagi dua ni, maknanya sini kita boleh 0.5 mm, sebelah sini pula sama juga 0.5 mm. Maknanya ada dua thread per millimeter. Jadi untuk sleeve ni, bacaan paling kecil kita boleh dapat ialah 0.5 mm. Okey. Bacaan paling kecil adalah 0.5 mm. Kemudian kita tengok pula dia ada 50 graduation on the thimble for the micrometer with 0.5 mm pitch on the spindle. Okey, maksud dia dekat sini pula scale ni ada scale yang macam ni, thimble ni. Bacaan dia lah 0 sehingga 50. Bacaan dia 0 sehingga 50. Okey. Jadi maksudnya okey. Jadi dan
satu pusingan timbal ni akan menggerakkan spindle ni sebanyak ni 0.5 mm. Jadi satu pusingan penuh 360 darjah timbal, satu pusingan 360 degree timbal akan menggerakkan spindle yang ni. Spindle ni akan bergerak sebanyak, spindle gerak 0.5 mm. Okey, maksudnya bila kita tengok balik dekat scale sleeve ni, kita pusing 50 kali, kita pusing sebanyak 360 darjah. Kita pusing, lukis lagi. Okey, jadi bila kita tengok balik dekat sleeve ni, bahagian ini, sleeve ni macam ni scale dia. Okey, katalah saya besarkan sikit gambar ni. Okey, jadi bila kita pusing timbal ni, yang ni sebanyak 360 darjah, dia akan bergerak sebanyak sini, line bawah yang ada macam tu. Okey, dia akan bergerak sebanyak 0.5 mm sampai sini, sampai garis tengah ni. Kita pusing, dan jadi pergerakan ni 0.5 mm ni bersamaan dengan 360 darjah pusingan timbal, dan 360 darjah pusingan timbal ini pula bersamaan dengan 50 bahagian pada sini, pada skala timbal dekat sini. Okey, jadi maksudnya kalau satu pusingan timbal ini memberi satu 360 degree, spindle bergerak sebanyak 0.5 mm, maksudnya satu bacaan dekat sini kan, sini 0, 1, 2, 3 dan sebagainya, sampai sini 49, kemudian balik 50. Satu bacaan sini pada timbal ni, okey, ialah 0.5 bahagi 50, maksudnya 0.01 mm, bacaan paling kecil. Maknanya satu gerakan pada timbal sini akan sama dengan 0.01 mm. Okey, ini ialah bacaan paling kecil yang kita boleh buat. Maknanya bila kita pusing timbal tu satu line saja, satu line ni maknanya pergerakan spindle ni ialah 0.01 mm. Jadi itu ialah bacaan paling kecil yang kita boleh buat menggunakan micrometer. Jadi kenapa micrometer ni bentuk dia macam mana yang kita macam tu? Sebab macam ni, ini adalah cara yang betul untuk pegang micrometer. Bila kita tengok kat sini, jadi bentuk C ni boleh diletakkan pada tapak tangan, dan kita boleh guna ibu jari dengan jari telunjuk kita untuk pusingkan timbal tu. Okey, kemudian kita boleh dekat sini kita ada ratchet tu untuk ketatkan, dan tangan kiri kita ni boleh gunakan untuk pegang parts yang kita nak guna. Jadi micrometer ni dia kecil je. Okey, jadi ukuran dia antara sini tu kecil. Mungkin untuk ini mungkin 2 cm contohnya. Jadi itu sebab alat ni kecil sahaja, bergantung pada range yang digunakan. Tapi inilah cara untuk pegang micrometer. Jadi apakah guidelines bila kita menggunakan micrometer? Nombor 1, kita perlu check micrometer untuk accuracy pada interval. Jadi kita kena ada schedule lah, pada selepas berapa bulan ke, berapa setahun ke, berapa minggu ke, kita kena check sekali accuracy dia. Kemudian measuring surface should be clean and free from burrs. Ini macam mana sekalipun, sebab bacaan dia kecil, kita boleh sampai 0.01 mm. Apa-apa habuk-habuk yang kecil sekalipun akan mengganggu bacaan ini, sebab size dia lebih kurang sama. Jadi kita kena pastikan workpiece kita bersih. Kemudian hold in the right hand with one of the smaller fingers hooked through the frame, leaving the thumb and forefinger free to turn the spindle. Ini macam mana yang saya tunjuk tadi. Macam tu, ini cara memegang dia yang betul. Kemudian advance the spindle gradually towards the workpiece. Jadi kita pusingkan sikit-sikit spindle tu supaya dia menuju ke workpiece. Use a ratchet to avoid excessive pressure. Jadi kita akan guna ratchet ni bila dah sampai dekat workpiece ni, spindle dah sampai dekat workpiece, kita akan pusingkan ratchet ni, dan dia akan pusing sikit-sikit, ada bunyi tik 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 sampailah dia tak boleh pusing. Okey.
Kemudian when checking the outside diameter, ensure that the measuring surface touch the furthest point of the workpiece. Okey, bila kita ukur contohnya macam ni, diameter macam ni, katalah kita ada rod, kita nak ukur diameter rod ni D, kita perlulah ukur dari point sini ke point sini. Kalau kita ukur dari point sini ke point sini, dia dah jadi tak tepat. Okey, jadi kita kena ukur dari point sini sampailah point sini, yang paling jauh sekali, baru kita dapat diameter. When it is not used, wipe it clean and ensure that it is free from dirt. Okey, bersihkan dan simpan. Do not close the measuring surface together, otherwise it will be damaged due to expansion of the spindle during changing of temperature. Jadi bila kita tak guna, kita jangan letakkan, kita jangan biarkan dia dalam keadaan yang macam ni. Macam ni. Okey. Ini kita tak nak biarkan dia bersentuhan spindle dengan anvil tu semasa kita tak guna. Sebab apa? Bila kita simpan dalam macam ni, katalah suhu tu panas, hari yang panas. Jadi sebab dia buat daripada apa tu, material yang boleh kembang ya. Jadi dia akan kembang, jadi dia akan rosakkan surface ni, dia akan rosakkan bacaan ni sekali. Sebab ada, bila suhu tu tinggi, material ni akan kembang. Jadi kita pastikan bila kita simpan tu kita tak bersentuhan. Kita buka sikit spindle tu. Kemudian apply oil to protect it from rust and keep it in a proper place. Ini untuk penjagaan lah, maknanya simpan di tempat betul. Kita letak minyak sikit supaya dia tidak berkarat. Dan kemudian ini ialah source of error yang kita boleh dapat daripada penggunaan micrometer. Nombor satu yang paling utama ialah misreading. Kita salah baca. Itu kesalahan yang menyebabkan error. Kemudian dirt, burst, oil. Ini maknanya apa-apa kekotoran pada anvil dan spindle dan juga workpiece yang menyebabkan proper contact tak dapat dibuat antara surface spindle dan anvil kepada workpiece. Kemudian wear and damage on the anvil and spindle. Ini sama juga, kerosakan pada anvil dan spindle boleh menyebabkan error. Kemudian pitch error, the screw of the spindle is worn out. Jadi sebab mekanisme micrometer ni menggunakan skru. Kalau skru tu rosak, tak pusing yang elok, kita akan ada error pada gerakan spindle tu lah, jadi akan menyebabkan error pada bacaan. Kemudian zero calibration error. Ini ialah bila part yang saya cakap tadi awal tadi, yang saya cakap dekat sini, ni sini. Pada waktu ini dia kena kosong dan kosong. Kalau kosong tu tak bersentuhan bila anvil dan spindle ni bersentuhan, kita ada zero calibration error. Dan kemudian deformation error, iaitu kita apply too much force. Bila kita ketatkan terlalu ketat sampai dia menekan, sampai micrometer tu menekan dan deform material workpiece kita. Jadi ini akan menyebabkan error. Okey. Jadi sekarang kita akan tengok beberapa jenis micrometer. Nombor satu, kita ada depth micrometer. Ini untuk mengukur kedalaman sesuatu. Okay, ini adalah alternatif kepada vernier depth caliper. Clockwise rotation moves the spindle downwards. Bila kita pusing clockwise, pusing ke arah ini, arah jam, dia measuring rod ni akan turun. Okay. Dan kita ada, dia consist of a large flat base. Maknanya dia ada base ni, base ni, base ni. Maknanya dia flat dan dia besar supaya dia stabil. Katalah kita ukur ke dalam satu lubang, jadi kita letak atas flat surface tu, atas base ni. Okay. Kemudian dia ada interchangeable measuring rod with measuring range from 0 to 300 mm. Okay, jadi rod ni boleh ditukar-tukar, ada extension dia. As the measuring rod advances into the depth, the thimble will move over the barrel scale. Jadi macam biasalah, bila kita pusing ni, dia akan bergeraklah ke sana. Jadi kita akan buat bacaan sama seperti bacaan yang kita buat dengan external micrometer tadi. Dan sini ialah yang kita kena tengok untuk kita tahu apa accuracy dia dan range dia. Jadi penggunaan dia, guideline dia lah clean the instrument free from dust macam biasa. Kemudian insert the measuring rod to check within the desired depth. Maksudnya kita masuk dulu range dia, dan kemudian kita dah dapat tu, kita tighten cap ni, okay, supaya dia tak bergerak.
Always calibrate when changing the rod by using gauge blocks. Bila kita tukar measuring rod ni, kita kena calibrate dulu menggunakan gauge block supaya bacaan dia betul. Okay. Hold the base firmly when it rests on the reference surface and carefully turn the thimble until the measuring rod makes contact with the surface to be measured. Okay. Maknanya base ni perlu dipegang, dipastikan yang dia stabil atas reference surface, atas surface tu. Clean entirely when it is not used and keep it in the proper place. Okay, simpan dengan baik. Dan antara sumber error yang kita boleh dapat ialah bend and worn out measuring rod. Kalau measuring rod bawah ni dia bengkok ataupun dia rosak, kita akan dapat error. Damage and worn out screw thread on the spindle. Satu lagi, spindle ni juga lah, rod ni dan juga skru dalam ni yang bagi mekanisme pusing ni rosak pun sama juga. Then burr, dirt and rust on measuring surface. Maknanya ini ialah betul kerosakan pada surface, boleh membawa error. Dan instrument does not stand vertically to the reference surface. Kalau base ni tidak betul-betul, kita tak boleh dapat flat macam tu, dia singit ke kiri, singit ke kanan, itu pun akan memberi error juga. Kemudian ini ialah sejenis micrometer yang lain yang kita panggil inside micrometer. Okey, jadi penggunaan ni semua sama. Kita tengok kita boleh guna common sense kita macam mana kita nak gunakan, tapi kita guna inside micrometer ni untuk ukuran dalam macam ni. Okey, maknanya kalau kita ada apa-apa internal diameter yang nak ukur, kita boleh guna. Okey. Jadi yang lain semua sama. Kita ada barrel scale dan thimble scale. Kemudian dekat hujung ni, ini cuma ada satu contact surface kat belakang ni ya. Ni the end of the measuring head has a contact surface. Jadi bacaan akan dibuat antara contact surface ni dan juga pada sini. The front end ada extension rod. Sama juga, measuring rod ni boleh ditukar-tukar menggunakan extension rod dengan jarak yang berlainan. Jadi ini ialah standard set. Dia ada 5 extension rod. Okay, 50, 75, 100, 100 sampai 200 mm. Jadi range dia adalah 50 ke 200 mm menggunakan rod yang berbeza. The micrometer reading has to be added to the length of the extension rod to get the actual reading. Okay, jadi bila kita dah buat bacaan, kita kena tambahlah reading micrometer ni dan reading extension rod ni, panjang dia, supaya kita dapat bacaan yang kita nak. Jadi guidelines dia sama juga, okey. Tapi cuma mula-mula kita guna dulu steel rule, guna ruler dulu untuk dapat approximate lebih kurang apa bacaan yang kita akan dapat. Kemudian baru kita pilih extension yang sesuai, extension rod untuk diguna pakai. Kemudian kita pastikan kita dapatkan bacaan kosong dulu lepas kita guna extension rod tu sebelum kita pusing. Kemudian kita buat bacaan lah, sama je, kita masukkan ni dan kita pusing dan sebagainya. Dan kita boleh gunakan lock nut dan dapatkan bacaan tu, ketatkan, dapatkan bacaan. Dan kemudian kita perlulah tambah bacaan extension rod tu, ditambahkan kepada bacaan micrometer tu, baru kita dapat bacaan yang sebenar yang kita nak. Ini pula ialah internal micrometer caliper. Okey, sama juga. Ini digunakan untuk buat small measurement kecil antara 5 ke 25 mm. Jadi bahagian nibs ni, dia bukan flat surface, dia macam rod macam itulah, macam rod kecil. Jadi dia akan ada line contact, bukan surface contact dengan workpiece. Okey. Surface contact tu bila kita ada satu surface. Line contact tu bila kita ada cuma satu line saja daripada sini yang akan contact dengan workpiece. Jadi cuma bila kita guna macam ni, sama dia punya guideline dia macam punya caliper. Kita kena pastikan axis of the instrument ialah parallel kepada line of instrument measurement, axis line of the workpiece. Okay, maksudnya kalau kita ada macam ni, lebih kurang, okey, kalau macam ni, macam ni ya. Okey, jadi workpiece tu kenalah, kalau ini paksi workpiece tu, inilah paksi rod tu, paksi instrument, dia kena parallel. Okey, dia kena parallel. Okey, barulah kita dapat bacaan yang accurate. Ini pula apa yang kita panggil 3-point internal micrometer. Sama juga untuk membuat bacaan internal dalam
Macam ni contoh dia. Cuma dia ada 3 movable measuring parts. Dia ada pin ni, 1, 2, 3. Jadi ni sesuai untuk kita nak check diameter yang besar, large hole diameter. Okay. Dan accuracy dia mencecah 0.005 mm. Jadi ini adalah lebih bagus sebab bila kita compare dengan internal micrometer yang biasa yang 2 point tu, sebab dia ada 3 point. Jadi bila kita nak ukur dan bulatan macam ni diameter, bila kita ada 3 point, maknanya kita akan ada point tengah yang lebih tepat. Okey, sebab kalau kita ada 2 point saja, kita boleh jadi, katalah ini dengan sini adalah garis tengah tu. Kadang-kadang kita boleh buat silap, kita cuma ukur dari sini ke sini saja, contohnya. Jadi dia tak tepat sikit, ada perbezaan tu kat sini. Okey, ada sikit perbezaan. Tapi kalau kita guna 3 point ni, kita akan dapat point yang tepat lah. Maknanya kita dapat ukur dengan lebih tepat diameter, internal diameter, untuk bulatan yang macam ni lah. Jadi itu sahaja yang kita cover untuk micrometer. Sekian, terima kasih.